Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita ilmu yang secukupnya. Lebih lagi yang kita mengaji ini ilmu akidah, ilmu keimanan, ilmu yang menentukan sama ada kita diterima Allah sebagai hamba-Nya atau tidak. Ini yang kita belajar ni, berakidah ni. Dan kita yang kita baca ni usul tauhid. Awal-awal mentauhid Allah Taala. Asas pentauhid Allah. Dia ada masuk semua. Apa hubungan kaitnya tauhid dengan sembahyang? Apa hubungan kaitnya tauhid dengan puasa? Apa hubungan kaitnya tauhid dengan zakat, haji dan sebagainya? Dan kita dah masuk ke hujung ni. Dah masuk pada penghujung kitab kita ni. Iaitu apa hubungan kaitnya tauhid dengan haji? Mengapa kita patut mengaji dengan haji? Apa hubungannya dengan iman? Dan sebagainya. Ini pengambil ni. Kita dah cerita tentang sembahyang, dah cerita tentang puasa, dah cerita tentang zakat, dah cerita tentang haji. Haji ni separuh daripada dah kita cerita. Kita masuk pada penghujungnya. Ada lagi dua bab. Yang pertama tambihun, kemudian dalam hujung ni mengapa kita nak naik haji? Apa fadilat orang-orang mengerjakan haji? Lepas tu habislah kitab kita ni. Tamatlah kontrak saya dengan tuan-tuan dan perempuan. Lepas tu tak lama lagi lepas ni, insyaAllah. Baik, siapa ada kitab, buka muka surat 204. Tajuknya Tanbih. Kalau diturunkan Tanbihun, bukan makan bihun. Tanbihun itu artinya peringatan. Apa yang Allah nak, apa yang pengarang nak peringatkan kita tentang naik haji nanti.
Tadi kita baca senang. Dan tiada wajib haji dengan asal syarak di dalam umurnya. Asalnya tak wajib masa umurnya. Seseorang melainkan satu kali saja jua. Yang wajib sekali aja. Nak 2 kali tak ada wajib. Tapi sunat. Saya 2 kali dah. Alhamdulillah. Sekali aja wajib. Demikian lagi umrah. Kali aja wajib. Udah buat umrah dulu tu tak wajib lagi dah. Tapi yang lain-lain tu kalau buat 3 tahun hukumnya sunat. Apa tu sunat tuan-tuan? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, kedudukannya elok buat. Yang sunat. Wajib dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Nah, Allah datangkan 5 hukum tu. Mesti kita bertindak dengan sewajarnya. Allah datangkan hukum wajib, Allah datangkan hukum haram, Allah datangkan hukum sunat, Allah datangkan hukum makruh, dan Allah datangkan hukum harus. Nah, wajib tadi dah. Buat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Haram dia buat berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Mesti ditinggalkan. Sunat artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Jangan juik aja bibir dengan sunat tu. Alah sunat. Elok benda elok. Rumah nak elok, mentaka nak elok, baju nak elok, pakaian nak elok, isteri nak elok, suami nak elok. Tiba-tiba bila tentang ibadat, alah juik aja lah. Sunat kan wajib ni. Bukan tuan-tuan lah tempat lain ya. Tuan-tuan dah. Banyak sunatnya, semayang sunat. Semayang sunat tu banyak. Paling kurangnya 1 hari, 1 malam, kita kena berlaku yang sunat tu kalau ikut kitab Jauh Harun Marhub. 1 hari 1 malam paling kurangnya 12 rakaat. Paling kurangnya 12 rakaat kita semayang. Sunatnya ya. Kalau kita buat semua bukan 12 rakaat, banyak. Tapi paling koman, paling kudi, paling koyok, paling corot, paling tak guna 12 rakaat. Ya. Banyak orang sunat. Tapi banyak orang abai kan. Di antara yang ramai orang abai kan ialah sunat maghrib. Sunat maghrib tu padahal hukumnya apa? Sunat. Dapat pahala dah ke sembahyang? Siapa tak dapat pahala angkat tangan? Dapat pahala. Allah apa Rasulullah khabar. Apa kata Rasulullah? Sallu qabla al-maghrib. 3 kali tu. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Semayang kamu sebelum maghrib. Semayang kamu sebelum maghrib. Semayang kamu sebelum maghrib. Liman sya'a. Bagi sesiapa yang menghendaki. Baru hujung tu liman sya'a. Bagi sesiapa yang menghendaki. Itu nanti sunat tu. Bukan wajib ya. Tapi kalau ada mampu semayang, jangan biarkan berlalu begitu saja. Lain daripada saya tadi. Saya dalam diri tanda orang tengah lepas hatan tadi. Tak sempat dalam sunat. Nak berjemaah apa dapat? Tinggal 1 rakaat. Cuma nampaknya datang lambat. Jam jalan tadi. Tapi datang lepas. Selalu saya datang lepas. Tapi hari ini lambat pula. Itu yang sunat. Sebelum subuh 2 rakaat sunat. Sebelum zuhur berapa rakaat tuan-tuan dan puan-puan? 4 rakaat sunat. Lepas zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Ya. Asar berapa rakaat? Sebelum asar 4 rakaat. Bukan 2 ya, 4 rakaat. Cukup dah 3 tu dah cukup 12 rakaat tadi. Ya. Kan sunat kan? Sebelum zuhur 4, selepas zuhur 4, sebelum asar 4, 4 campur 4 campur 4 berapa? Dah dapat 12. Sebelum maghrib 2. Lepas maghrib ni 2 paling komanya. Kalau tak ada mengaji, banyak lagi. Boleh semayang hifzul iman, boleh semayang apa? Awabil, boleh semayang istikharah dan sebagainya. Sebelum isyak 2 rakaat. Sebelum isyak 4 rakaat ya. Kalau nak buat 4 rakaat di rumah pun boleh, di surah pun boleh ya. Itu dia. Tengah-tengah malam lagi banyaklah yang sunat-sunatnya. Tahajud ada, hajat ada, istikharah ada. Lagi apa?
Saja-saja nak sembahyang boleh. Namanya sunat mutlak. Saja nak sembahyang. Tak ada sebab. Tak ada waktu. Saja nak sembahyang. Usalli lillahi ta'ala. Tak kira berapa rakaat pun. Ya? Itu namanya sunat mutlak. Itu yang sunat ya. Ini betul. Apa kata kita tadi? Tidak wajib umrah atau haji melainkan sekali saja dalam seumur hidup. Melainkan satu kali saja juga. Demikian lagi umrah. Kerana bahawasanya Nabi SAW tiada haji ia kemudian daripada difardukan akan haji ya. Tiada haji ia kemudian daripada hijrah melainkan sekali juga. Dia sekali je haji ya. Iaitu haji wida. Haji goodbye. Haji selamat tinggal. Itu ada haji wida ya. Yang dinamakan akan dia Hijjatul Islam. Namakan dia Hijjatul Islam ya. Dan berapa kerana jawab Nabi bagi orang yang berkata ahajjuna hadza li'amina am lil abadi qala la bal li abad bukan lil abad qala bal lil abad. Adakah haji kita ini bagi tahun kita ini saja atau bagi selama-lamanya umur kita? Sabdanya tiada. Bukan tidak tahu. Tiada bagi tahun ini saja tetapi bagi selama-lamanya. Bila-bila boleh. Haji itu ya. Tapi yang wajib ni sekali aja. Boleh dah 10 kali? Boleh. Boleh dah 100 kali? Boleh. Saya kenal ada satu orang. Tiap-tiap tahun nak haji. Ini sudah Allah rahmat negara ya. Orang Kuala Lumpur. Tiap-tiap tahun dia mengajar haji. Tak tahu berapa kali dah. Dia orang kaya setelah terkenal dengan kekayaan dia. Tiap tahun dia pergi haji. Namanya Haji Ismail. Sekali pergi dengan saya. Jadi mana yang boleh? Kerana dia tak ada apa jalan nak membelanjakan duit dia. Karaoke tidak, minum arak tidak, ya, joget tak ada. Jadi apa? Duit banyak. Kerana nak belanjakan duit tu, melancong tidak, pergi ke Mekah. Tak apa, boleh. Ya, meriwayatkan akan dia oleh Muslim. Ini hadis ni dari hadis Muslim. Kalau Muslim tu hadis tu sahih ya. Dan lagi kerana sabdanya man hajja hijjatul adha fardatu wa min hajja fa innahu dabana rabbahu wa man hajja salasa hijjatin haramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nar. Artinya barang siapa haji ia satu kali haji. Barang siapa haji ia satu haji, nescaya menunaikan ia akan fardunya, buat yang wajib yang fardu tu. Haji ni ada wajib haji, ada rukun haji ya. Ada buat yang fardu tu yang wajib tu. Dan barang siapa haji ia akan yang kedua kalinya, buat juga yang wajib tu buat juga, yang fardu buat juga, yang rukun buat juga. Tapi bagi kali kedua, barang siapa haji ia akan yang kedua kalinya, nescaya beri butang ia akan Tuhannya. Artinya dia berhutang kepada Tuhan, dia bagi hutang kepada Tuhan. Beri butang dia, bukan butang baju ni, bagi hutang kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan berhutang dengan dia lah. Padahal hutang Tuhan mana dia berhutang seolah-olah. Itu bahasa kinayah. Akan Tuhannya. Dan barang siapa kerja haji ia yang ketiga kalinya, nescaya mengharamkan Allah akan bulunya dan kulitnya daripada api neraka. Kalau 3 kali, diharamkan daripada api neraka. Allah garanti tak masuk neraka ya. Kalau tak masuk neraka mana? Syurga lah. Kerana di akhirat ada 2 tempat je, satu neraka, satu syurga. Neraka ada berapa? Syurga ada berapa? Neraka ada berapa Allah sediakan?
7. Nah, sebut namanya. Yang pertama Jahannam. Sebut betul-betul dengan Jahannam, betul-betul. Jahannam. Ada satu benda nun. Yang kedua Jahim. Yang ketiga Khutamah. Bukan Khutamah. Yang ketiga Saqar. Yang ketiga Saqar. Yang keempat Sa'ir. Bukan syair ya, Sa'ir. Yang kelima Khutamah. Yang keenam Hawiyah. Yang ketujuh Lazah. Sebab betul. Yang pertama Jahannam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Sesungguhnya kami jadikan neraka Jahannam itu untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Majoritinya pergi masuk neraka namanya Jahannam. Yang kedua Jahim. Jahim selalu dibaca Tok Imam Rabu dan Khamis. Alhaakumut takatsur. Ujung ada tengah-tengah apa? La tarawunnal jahim. Ada dah ayat tu? Kamu akan diperlihatkan dengan neraka yang bernama Jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu akan melihatnya dengan penuh keyakinan. Ya weh, betul ada Jahim ni. Yang kedua Jahim. Yang ketiga Saqar. Saqar ni untuk orang yang tak nak sembahyang. 5 waktu saya semalam tak nak sembahyang, dia akan dimasukkan dalam neraka namanya Saqar. Ditanya ahli neraka Saqar tu, mengapa kamu masuk dalam neraka Saqar? Ma salakakum fi Saqar? Mereka menjawab, qalu tu kan berarti berkata mereka itu, lam nakum minal musallin. Kami terdiri daripada orang yang tak sembahyang. Itu masuk neraka namanya Saqar. Siapa tak nak sembahyang, orang azan ni je. Orang makin sembahyang tak nak sembahyang, esok akan dimasuk neraka namanya Saqar. Apa nak angkat tangan? Yang keempat namanya Sa'ir. Apa Sa'ir? Untuk orang yang menerima kitabnya dari belakangnya. Kita besok nama kitab ada 3 cara. Yang pertama dari tangan kanan, sebelah kanan. Jadi ambil dengan tangan kanan lah. Yang kedua dari sebelah kiri, ambil dengan tangan kiri. Yang ketiga, cucuk dada itu tembus ke belakang, ambil dari belakang. Itu yang dapat neraka namanya Sa'ir. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, kata Allah. Barang siapa menerima kitab amalannya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku ni yang menjerit. Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan neraka yang bernama Sa'ir. Itu yang keempat. Yang kelima namanya Khutamah. Kalla la yunbadhanna fil Khutamah. Wa ma adraka mal Khutamah, narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Dan kamu akan dicampur dengan neraka yang bernama Khutamah. Tahukah kamu apa itu Khutamah? Khutamah itu satu nama neraka yang akan dibakar dia sehingga sampai ke hati dia pun dibakarnya. Namanya Khutamah. Tahu tak? Yang ke-6 namanya Hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, artinya pahalanya ringan aja, dosa banyak, berdosa saja berat dosanya, maka maknya adalah hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Mak dengan anak apa buat dia mak? Dia tak pernah beranak kan? Mak dengan anak apa buat dia mak? Tuan-tuan ni, masa ada mak tu, apa buat dia mak masa kecil-kecil tu? Dia peluk-peluknya, ya ke tak? Dia cium-ciumnya, ya ke tak? Dia lambung-lambungnya, dia timang-timangnya dah. Itu mak dengan anak. Ini dia memakan hawiyah. Hawiyah telah memeluk dia, hawiyah telah mencium dia, hawiyah telah menimang-nimang dia, hawiyah telah menggosok-gosok dia, hawiyah telah yang melambung-lambung dia dan sebagainya. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narul hamiyah. Api neraka yang bersangatan nyalanya. Api neraka bersangatan nyalanya. Bersangatan nyala itu bukan nyala je, bersangatan nyala. Itu hawiyah. Siapa nak? Siapa nak memakan hawiyah? Yang kena. Yang ketujuh namanya lazah.
kalla innaha lazah. Bahkan dia satu tu namanya lazah, kata innaha lazah. Ianya adalah namanya lazah. Tujuh neraka. Di mana nak? Jahannam, Jahim, Saqar, Sa'ir, Qutama, Hawiyah, Lazah. Yang mana nak? Antara tujuh neraka tu. Satu pun tak ada, ya. Tak lalu kita nahanya. Kerana api neraka tu, ya, selemah-lemah apinya adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Dengar kenyataan ni. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Jadi kalau tak nak neraka, pergi haji 3 kali paling kurangnya. Ini dah hadis ya. Dia diharamkan daripada api neraka, kata Nabi ya. Saya mengharam Allah akan bulunya dan kulitnya daripada api neraka. Dan telah meriwayatkan Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, "Man lam tahbishu hajatun zahiratan aw maradun habisun aw sultanan jairun walam yahud falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Barang siapa tiada membalas ataupun terhalang, ini terbalang tu ni. Barang siapa tiada muhabas, artinya tak ada niat pun, ya? Ataupun terbalang akan dia daripada kerja haji, artinya tak ada teringin nak naik haji, oleh hajat, ya? Tak ada teringin pun, yang zabir ataupun yang terang, yang zahir tu bukan zabir kan, dia zahir, ya? Tak ada hajat yang zahir, atau sakit. Tak ada sebab kenapa tak nak pergi haji, saja tak siok. Habis duit aku je tak siok ni. Kalau ada sakit lain cerita. Kalau ada uzur tak apa. Kalau tak dapat kotor dari tabung haji tak apa. Ini ada. Dah tahu tarikh tabung haji dia bagi tarikh, tapi saja tak siok. Habis duit aku tak siok. Tambah menari naik haji. Bukannya macam saya mula-mula tu. Saya mula-mula naik haji tu berapa tambahnya? 4,500. Murah ke mahal masa tu? Murah benar, 4,500. Boleh buat balik pula tu. Ada duit lebih pula tu. 1,000 lebih duit dibagi di tabung haji sana, di Mina ya. Masa itu kenari naik haji ke bawah. Bukan 10,000 lagi dah. Berbelah-belah ribu dah. Kata salah saya, ya 20 lebih ke berapa sekarang ni ya. Jadi saja tak siok nak naik haji, takut habis duit, berkut, bakhil, nak kajarin, tak hidup masin. Apa jadi betul? Tak ada alasan, tak ada sebab. Barang siapa tiada mubahas, tak ada hisab, tak ada teringin, iaitu berbalang akan dia daripada kerja haji, saja tak siok nak naik haji, oleh hajat, tak ada hajat, yang zahir atau sakit, tak ada sebab yang zahir, atau dia tak ada sakit yang menahan akan dia daripadanya, atau raja kita tak usah pergi, itu dia ada alasan ya, atau raja yang zalim dan tiada haji je langsung, tak ada apa sebab, tak ada alasan, saja tak nak pergi aja, maka mati ia. Kalau dia mati sebelumnya, mati ia jika dikehendak Allah akan dia, kalau mati jadi dia Yahudi, mati golongan Yahudi. Kita tiap semayang kita minta jauh daripada Yahudi, ya tak? Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah janganlah jalan yang kamu murkai. Jalan apa yang Allah murka? Jalan Yahudi lah minta tu, dia jadi Yahudi. Ya? Kita minta jangan masuk dalam jalan Yahudi. Waladhdallin, jalan apa? Jalan Nasrani.
Kita tak nak masuk dalam golongan Yahudi, tak nak masuk dalam golongan Nasrani. Tapi ini saja tak nak bagi muka, dia akan termasuk dalam golongan orang Yahudi dan juga Nasrani. Siapa nak angkat tangan? Jadi kalau ada peluang, pergilah. Walaupun mahal, tak apa, mahal pun tak apa. Kerana itulah peluang pun. Kalau boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, diharamkan daripada api neraka. Ya? Boleh 3 kali. Cuma yang wajibnya sekali saja. Ya. Adalah ia Yahudi dan jika dikehendak Allah akan dia Nasrani, adalah ia jadi Nasrani. Terpulang pada Allah. Allah nak jadi dia Yahudi pun Yahudi lah. Allah nak jadi dia Nasrani lah. Sebab itu kita ni sebagai umat Islam mesti bercita-cita nak mengerjakan haji. Siapa yang belum tu, cita-cita lah, azam untuk mengerjakan haji. Ini masuk dalam haji pun tidak. Tak ada sekupang, tak ada duit dalam haji. Ini dia nak pergi haji ya? Simpanlah duit tu ya. Biar boleh potong gaji dah. Masuk dalam haji boleh potong gaji dah. Boleh ya. Ada orang potong 100 sebulan, 100. Tak apa, bagailah. Kalau gaji banyak. Ada orang potong RM50 sebulan. Ada orang RM10 je. Tapi kalau dah lama banyak nol jadi ya. Ya. Ada orang untuk anak-anak pun dia dilaburnya dalam tabung haji dan sebagainya. Kerana mengerjakan haji itu memang rukun ya? Paling komanya sekali dalam setahun. Bukan setahun, sekali dalam semua hidup. Kalau tak, saja tak ada cita-cita nak pergi haji, mati dia sebelumnya, dia mati sebahagian dari Yahudi atau sebahagian daripada Nasrani. Siapa nak jadi Yahudi? Yahudi ini musuh Allah. Allah mengkhabar walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha Yahudi dan Nasara itu atau Nasrani itu kecuali kamu ikut cara hidup mereka. Baru kalau kita ikut cara hidup dia baru dia redha. Kadang tak redha. Dia musuh Allah tu. Tengok sekarang ni Yahudi macam mana? Bukannya mereka nak mempertahankan diri dah. Saja nak bunuh aja. Ya ke dah? Bukan atas alasan mempertahankan diri, tak ada. Tak ada self defense, tak ada. Kita nak bunuh aja. Tak boleh tengok orang Palestin tu. Kita nak bunuh aja. Kerana mereka tu Islamofobia, penyakitnya apa? Islamofobia. Tak boleh tengok Islam. Dia tengok Islam aja, nak bunuh aja. Kebanyakan orang bukan Islam ni, itulah penyakitnya tu, Islamofobia. Kita nak bunuh aja. Sekarang ni barulah ada kesedaran daripada pertubuhan-pertubuhan antarabangsa supaya mengheret Netanyahu itu kepada mahkamah. Mudah-mudahan berjaya ya. Lawyer dari Perancis dah berkumpul ramai-ramai nak mengheret Benjamin Netanyahu ke mahkamah dunia di atas kesalahan-kesalahannya. Kan dia membunuh. Dah belas-belas ribu dah mati. Kanak-kanak yang mati tu banyak tu. Kanak-kanak dan wanita-wanita. Hamas tak dapat bunuhnya. Kerana Hamas tu dia pergi tempat lain. Bukan duduk di Gaza tu. Lagipun Hamas tu kalau dia serang dia melawan. Tapi orang kanak-kanak bila melawannya, diperintahkannya kanak-kanak dan perempuan-perempuan di Gaza tu suruh pergi ke utara. Dia memang pergi ke utara tu dia bom orang kata tu. 8,000 mati. Itu kerja Israel ya. Yahudi. Disokong oleh Nasrani, disokong oleh siapa? Joe Biden. Saya kata Joe Biden. Namanya Biden ya. Tapi kalau orang kamu gajah kata Biden. Amerika Serikat, USA, Presiden Amerika membantu Yahudi dengan berbagai-bagai cara ya. Itu yang berlaku tu. Jadi tak ada apa sekatan, saja-saja tak siok, nanti dia akan masuk dalam kumpulan Yahudi dan Nasrani. Ya. Alright, lagi apa? Tengok lagi apa kata. Dan riwayat daripada Sa'id bin Ibrahim. Anak saya betul ya, bin Ibrahim.
Sa'id bin Ibrahim, dan daripada Mujahid bin Tawus. Mujahid bin Tawus. Ya. Apa dah? Mujahid dan Tawus. Mujahid dan Tawus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La alimtu rajulan ghaniyan wajaba alaihi al-hajju thumma mata qabla an yakhud juma sallaitu alaihi. Jikalau aku ketahui akan seseorang lelaki yang kaya, yang wajib atasnya haji, ya, kemudian mati ia dahulu daripada bahawa haji ia, nescaya tiada aku sembahyangkan akan mayatnya. Saja dia tak nak pergi haji, ada peluang. Zaman dulu mana ada kota-kota, ya, tapi nak pergi-pergi je lah zaman Nabi tu. Tapi saja tak siap, boleh pergi lagi, saya tak siap. Kalau dia mati sebelumnya, aku tak sembahyang ke dia. Nabi tu nak sembahyang ke dia, bahaya tu ya. Kalau Nabi tu nak sembahyang ke dia, bahaya. Jadi tuan-tuan, ada peluang pergi. Perempuan pun begitu juga. Ada kesempatan pergi, jangan tak pergi. Sebab ada dalam tabung haji tu ada tulis hadisnya. Barang siapa ada kemampuan tapi saja tak nak pergi, saja tak sengaja tak nak pergi mengerjakan haji atau umrah, maka mati dia sebelumnya, dia mati sebagian Yahudi dan Nasrani. Baca kitab ataupun buku yang dikeluarkan oleh tabung haji, ya. Jadi itu dah. Ini mau itu juga. Jikalau aku ketahui akan seorang lelaki yang kaya, yang wajib atasnya haji, penyakit tak ada, apa tak ada, kemudian mati ia dahulu daripada bahawa haji ia, saya tiada aku sembahyang akan jenazahnya. Mayat yang tak ada aku sembahyang aja. Kalau tak ada sembahyang, tak ada lah doa. Kalau kita sembahyang, ada lah doa untuk mayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sih madkhalahu wa silhu bil ma'i wal salji wal baradi wa naqdihi minal khataya. Itu doa dia. Minta nak doanya. Tak ada lah apa. Kata Tuhan lah. Tuhan nak masuk neraka lah. Terpulang kepada Allah sana. Kalau doa tu dia minta kepada Tuhan supaya diampunkan dosa-dosanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunlah dia dan rahmatilah dia. Wa'afihi wa'fu anhu, dan afiat dan selamatkan dia dan sebagainya. Ada doa kita kepada si mayat tu. Lebih lagi yang doa tu Rasul doa ada ke ditolak oleh Allah. Tuan-tuan dan puan, bila Rasul mendoa ditolak Allah dah? Tak ditolak. Mesti garanti kabulnya. Ini kata dia, tak aku semayang dengan dia, kata. Aku takkan semayang dengan dia, kata. Dan telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, gelarannya Ibnu Abbas, namanya sebenarnya Abdullah bin Abbas. Namanya Abdullah, digelar Ibnu Abbas. Cakap kamu gajahnya anak Syabah, sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi. Abbas itu pasangan Nabi. Radhiyallahu anhuma. Dua-dua itu mudah-mudahan diridha oleh Allah Taala, karena dua-dua itu adalah sahabat Nabi. Abbas itu pasangan Nabi dan sahabat. Abdullah itu sepupu dia, sahabat juga. Jadi mudah-mudahan Allah redha dengan kedua-dua mereka itu, ya. Radhiyallahu anhuma. Tapi kalau Umar tak ada radhiyallahu anhu aja. Kenapa? Karena Al-Khattab itu kita tak tahu. Karena dia belum lagi datang Islam, Al-Khattab sudah tak ada. Kita tak tahu selamat ke tak, sejahtera ke tak, kita tak tahu. Tapi radhiyallahu anhu, dia seorang aja. Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, anak Umar radhiyallahu anhuma. Kalau anak si Umar, ya. Namanya Abdullah juga, Abdullah bin Umar. Itu radhiyallahu anhuma. Dua-dua itu mudah-mudahan Allah redha. Allah redha dengan Abdullah dan Allah redha dengan Umar, ya. Apa kata dia Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas? Barang siapa mati ia padahal tiada memberi zakat, ia dan tiada haji ia, nescaya meminta ia akan kembali kepada dunia. Padahal
mentafsir ia akan firman Allah Ta'ala, Rabbirji'un. Rabbi arji'un. Tak ada. Rabbirji'un. Tak ada R ya. Rabbirji'un. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Tu kalla sampai ujung ya. Saya pun tak tahu apa ujungnya surah Al-Mu'minun ya. Artinya apa? Hai Tuhanku, kembali oleh kamu akan daku kepada dunia. Nak balik ke dunia. Mudah-mudahan aku hendak kerjakan amal yang soleh. Apa tu amal soleh? Apa arti amal soleh? Apa saja kita buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Karena kalau tak ikut cara Islam, tak terima dari Tuhan. Nah, ada ayat lain yang berkata Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Tuhan darinya. No way Allah will accept. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau tak ikut Islam, itu namanya amal soleh. Amal soleh itu mesti ikut cara Islam. Amal yang soleh. Nak balik ke dunia ni, nak beramal dengan amal soleh. Pada barang yang aku tinggalkan akan dia. Aku tak buat dulu, semayang tak buat, pergi haji tak buat dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala, apa tu ya? Kalla tu takkan. No way, tak boleh kata Tuhan ya. Artinya jauh yang demikian itu. No, tak boleh. Itu kalla. Tak ada ya. Jadi kena minta balik tak dapat. Kemudian berkata ia, bermula ayat iaitu terlebih bersangatan keras daripada segala ayat yang lain, menakutkan atas segala ahli tauhid. Kalau orang tu betul-betul beriman, bertauhid betul, beriman dengan Allah saja, dia akan rasa takut. Menakutkan atas segala ahli tauhid yang meninggal mereka ini akan ibadah kepada Allah Ta'ala, sama ada haji, zakat ataupun semayang. Takut dia, tak nak, takut dia nak mati kalau dia meninggalkan ibadah itu ya. Alright, akan datang kita akan baca ini suatu faedah pada menyatakan kelebihan haji dan umrah. Kenapa kita naik haji, kenapa kita pergi umrah, itu akan datang kita baca bulan depan ni ya. Dah bunyi dah, tet. Kalau nak sambung boleh je, sambung ke 10 lebih. Kau tak lalu nunggunya. Lalu tak lalu? Ya benar. Kau sudah balik lalu. Sebuah lah. Ni yang ngajar ni putih dah tau. Baik, sekian dulu pembacaan kita. Ya? Satu. Silakan. Bila bab 3 kali ikutkan ni, maka haramkan daripada api neraka dalam keadaan kota sekarang, dalam keadaan perbelanjaan dan sebagainya. Kita kena fikir Ustaz. Ya. Apa kata kalau umrah pula, umrah memang dia tak ada kota dan sebagainya. Bagaimana dengan ibadah umrah itu sendiri? Mudah-mudahanlah, kerana umrah tu ya, dia haji kecil. Haji kecil ya. 7 kali umrah dapat sekali haji. Mudah-mudahan wallahu-alam, Allah yang menentukannya ya. Mudah-mudahan dia dapat tu. Kerana umrah tu dikira haji kecil. Mudah-mudahan dapatlah. Ya. Tapi sebenarnya Allah yang menentukannya. Yang kedua Ustaz. Ya. Saya sembang tak pandang Ustaz. Dalam keadaan perbolakan antara Israel dengan Palestin, sikit. Maka adalah suara-suara yang marahkan Arab Saudi. Maka dia kata, jangan kita pergi Arab Saudi, termasuklah mengerjakan haji. Pandangan Ustaz? Haji tak ada kena-mengena dengan Israel. Kalau ikut pandangan saya lah, haji itu hukumnya wajib. Jangan kaitkan dengan pergolakan yang berlaku sekarang ni. Nak pulaukan Arab Saudi, siapa memulakan Tuhan lah. Siapa memulakan Allah lah. Allah wajib kita naik haji. Ada dah Allah khabar suruh naik haji?
Wa atimmul hajj wal umrah lillah, kata Allah. Wa atimmul hajj wal umrah lillah. Kerjakanlah haji dan umrah, sempurnakanlah haji dan umrah itu dengan kerana Allah Taala. Tapi kita nak pergi kerana marahkan Arab Saudi aja. Itu tak kena lah, bagi saya tak kena ya. Jangan sampai tak mengerjakan haji. Kerana apa? Kalau kita pergi Arab Saudi, ya memang dapat habis duit kita di belanja di tanah Arab tu. Tapi kita habis bukan untuk Arab. Bukan nak bagi Arab, kita habis untuk apa? Untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandangan saya. Bukan ada dalil apa-apa pun ya. Kerana hukumnya wajib. Haji itu wajib. Bukan saja wajib. Jadi rukun betul ya. Wajib yang jadi rukun. Jadi kita kena buat ini. Wallahu a'lam. Lagi? Dua soalan je. Ya, silakan. Hanya ada cakap ada abang ustaz kata tiap tahun pergi haji. Saya nak tanya, mana lebih afdal kita pergi haji tiap tahun ataupun kita beri pada orang yang tak mampu pergi haji? Oh, itu best question ya. Betul. Kalau kita ada duit banyak, tapi zaman itu yang bukan macam orang sekarang ni. Zaman itu dia seronok pergi seorang tu. Dia duit banyak. Tapi kalau elok macam kita ni, kalau banyak duit, elok kita sponsor orang. Yang itu yang lebih baik. Tapi dia pergi haji tu bukan tak baik tau. Tapi lebih baik, nak yang baik ke yang lebih baik? Lebih baik kita belanja untuk orang lain, supaya dia dapat pergi haji. Itu yang lebih baik. Jadi dia ada antara dua tu, satu yang baik, yang satu yang lebih baik. Nak yang lebih baik ke nak baik? Lebih baik. Yang lebih baik, buat. Sponsor. Bagi dia naik haji. Kalau dia belum naik haji lah ya. Okey, lagi? Okey. KO. Okey ya. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الذي علمت فعلمت وأنت الذي فتحت فهمت فلك الحمد كما أكرمت فهمت وقلت وقالك الحق وعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت علم